Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semua murid-murid. Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Ya, bertemu kembali kita di dalam PDPC secara online di channel Ustaz Zaidi. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, ya, sama-samalah kita mendadah tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan bacaan doa belajar itu tadi, pembelajaran kita pada pagi ini akan lebih lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, murid, kita sambung ya, tajuk adab bekerja, ya, yang mana kita masuk pula kepada cara bagaimana untuk meningkatkan prestasi pekerjaan kita. Ya, cara meningkatkan prestasi kerja. Mestilah yang pertama iaitu mestilah ada berdaya saing dengan rakan-rakan kita. Ya, mesti ada usaha yang gigih dalam pekerjaan. Ya, mesti ada keyakinan. Ya, mesti bertanggungjawab. Ya, yang keduanya iaitu rajin dan tekun. Rajin bekerja, tekun, fokus apa yang lakukannya, tak apa sambil lewa, tak berborak-borak, ambil curi tulang, tak ada, ya. Rajin dan tekun mesti dalam pekerjaan. Yang ketiganya mesti proaktif, ya. Mesti ada sifat proaktif, ya. Bersikap positif dalam merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan yang telah ditetapkan. Ya. Macam mana dah boleh merangka apa yang perlu dibuat, ya. Ya, kalau contoh nak buat sesuatu benda ni, mesti aku nak rancang macam ni, ya. Kena ada rancangan yang lebih jauh, ya, lebih awal. Semoga apa yang kita akan lakukan itu akan mendapatkan hasil yang baik, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Yang keempat, menjaga disiplin, ya, disiplin kita dalam bekerja. Ya, contoh kalau cara pemakaian kita mestilah kemas, ya, pakai kasut, pakai topi keselamatan, ya, pakai jaket keselamatan, ya, contoh kan. Contohnya, ya, datang awal, ya, siap semua, ada name tag-nya, ada kad dia, ya, mesti ada disiplin kita, hormat kepada bos, ya, hormat dengan kawan-kawan, ya, ceria, ya, macam itulah, mesti ada disiplin diri kita. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan yang mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh syarikat ataupun institusi, ya, tempat kita kerja, ya, mengikuti kursus-kursus untuk menambah pengetahuan tentang apa bidang yang kita ceburi, ya. Tak adalah aku tak tahu nak buat lah, ya, contoh kan, ya, tak tahu nak buat macam mana nak bayar, tapi kita tak nak bertanya, tak nak ikuti kursus yang dianjurkan, macam itulah. Kena ikuti, barulah kita dapat tambah ilmu pengetahuan kita, berkaitan tentang sub-sub topik yang kita perlu ketahui, ya. Seterusnya, niat kita dengan ikhlas, mesti ada niat dengan ikhlas untuk tingkatkan kerja. Hari ini niat aku nak kerja dengan baik, ya, disiplin, mesti ada, datang awal, ya, kerja dengan bagus, ya, mesti ada cerianya, ya. Jangan datang kerja masam je muka kan. Kita mulakan dengan basmalah. Keluar daripada rumah tu, kita dah langkah dengan kaki kanan dengan basmalah, dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa, ya, mesti ada, ya, kita mesti tawakal kepada Allah Taala untuk kita lakukan dengan hari ini, pekerjaan hari ini dengan kerana Allah Taala, supaya apa yang kita lakukan itu semuanya sebagai satu ibadah. Baik, seterusnya, bekerja sama dengan rakan sekerja, ya. Jangan ikut pot-pot dia je, ada puak-puak dia, aku nak geng sini je, aku nak geng sini je, tak boleh, ya. Kita satu kilang, kita satu syarikat, kita satu institusi, mesti ada satu kerjasama yang padu, yang kukuh, agar satu institusi atau syarikat itu akan lebih maju. Macam itulah, ya. Jangan ada rasa
uh, tak nak kawan, ya, tak nak campur dengan orang ni, tak nak campur dengan orang ni, ya. Kena campur. Cuma sekarang ini dalam waktu pandemik, ya, COVID-19 ini, kita kerja pun akan ditutup untuk sementara, ya. Ada yang bekerja tak ramai, ya, contoh dalam 2-3 orang dalam satu tempat, ya. Tak boleh nak terlalu ramai sebab kita nak sama-sama untuk melandaikan ya, pandemik COVID-19 ini agar sama-sama dapat hidup normal kembali, ya. Tahu kan, insyaAllah kita mesti ada usaha dan bertawakal kepada Allah SWT, minta Allah tunjukkan jalan yang macam mana caranya untuk kita melandaikan COVID-19 ini, insyaAllah, ya. Seterusnya, merancang aktiviti kerja, ya, merancang aktiviti kerja kita dengan baik, ya, agar setiap lepas ni nak buat apa, ya, mesti ada perancangan yang baik, ya, agar pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita itu tersusun cantik, kemas saja, macam tu, ya. Seterusnya kita lihat hikmah mengamalkan adab bekerja, kelebihan yang kita dapat kalau kita amalkan kelebihan mengamalkan adab bekerja. Yang pertama iaitu mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, itu yang pertama, ya. Yang murid-murid mendapat keredaan Allah Ta'ala, ya. Apa-apa sahaja yang kita lakukan semuanya adalah kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ekonomi negara bertambah maju, ya. Maksudnya kalau ada sikap atau sifat mengamal adab kerja, maka ekonomi negara insyaAllah akan bertambah maju. Yang ketiga, dapat melahirkan pekerja yang mahir, ya. Dah bagi kursus, ya, ikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh syarikat atau institusi tempat kita kerja, ya. Dapat melahirkan pekerja yang mahir, dia banyak ilmu yang dia tahu, macam itulah, dan dapat dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Yang keempat, prestasi dan kualiti yang kerja yang baik, ya. Mendapat prestasi dan kualiti yang kerja yang baik sebab semuanya dah bagus, ya. Dah bagi kursus, ya, disiplin jaga, jadi prestasi kerja tu bertambah baik. Dan yang kelima, menjadi contoh pekerja yang lain, ya, menjadi contoh ikutan yang lain, ya. Sebab kita tunjukkan contoh yang baik, ya. Hormat kepada bos, hormat kepada kawan-kawan, ya, ceria, ya, jaga percakapan, ya. Dalam kerja kita fokus, kita rajin, ya, tak culik tulang, macam itulah. Jadi orang lain akan tengok, oh baguslah budak ni kan, baguslah pekerja ni, aku nanti akan bagi apa namanya, kenaikan pangkat, contoh kan. Sebab kita punya prestasi tu dah meningkat, macam itulah. Dan yang seterusnya, yang terakhir, kuat dan cekal menghadapi cabaran, ya. Kita dah ada ilmu, ya, dah ada disiplin dalam diri, kita akan ada rasa sifat kuat dan cekal dalam menghadapi cabaran apa sahaja yang datang. Kita lakukan dengan baik, kita atasi dengan baik, ya, kerana kita ada Allah Ta'ala, ya. Hati kita sentiasa tenang, ya. Solat tak tinggal, ya. Zikir tak tinggal, sedekah tak tinggal, ya. Suka bantu orang, ya, ya, tolong sama-sama dalam pekerjaan, ya, agar kita dapat melakukan pekerjaan dengan baik, insyaAllah. Baik, yang seterusnya kita lihat contoh-contoh pekerjaan, ya, sama ada halal dan haramnya. Baik, contoh yang saya akan berikan ni tak banyak, ya, dalam 6 ke 7, ya. Banyak lagi pekerjaan, ya. Contoh pekerjaan yang halal yang kita boleh ambil iaitu petani yang bercucuk tanam, ya, yang kita makan sayur-sayur tu, ya, masak sayur kat rumah tu, ada mesti ada seorang petani yang berjaya, ya. Kalau tak ada petani tu, tak adalah sayur juga jual kat pasar, ya. Macam itulah. Yang keduanya, nelayan. Kita nak makan lauk, ikan, ya, contoh kan, ikan yang sedap-sedap, ya, tenggiri, ya, ikan merah, ya, ikan yang besar-besar, ya, ikan parang, mesti ada nelayan yang menangkap ikan. Jadi itu di antara pekerja yang halal. Yang ketiga, mesti ada jurutera, ya. Jurutera, tak kira lah jurutera dalam bidang apa sahaja, ya. Tengok kat Malaysia ni banyak dah, ya, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Mesti ada jurutera yang mereka cipta bangunan tu, ya. Mesti mereka cipta yang terbaik,
Sebab tu itu di antara pekerja yang halal. Dan yang keempat iaitu guru. Contoh saya lah, ya, guru, ya. Kalau ada salah silapnya ditegur, ya. Kalau ada salah silapnya terkurangnya minta maaf, ya. Sama-sama kita berkongsi, ya, berkongsi ilmu, ya, sama-sama dengan murid, ya. Murid pun boleh berkongsi ilmu dengan guru, ya, tentang apa ilmu yang baik lah, ya, ilmu yang baik yang boleh kita kongsikan bersama. Dan yang kelima, doktor dan ataupun jururawat, ya, sekarang ini, ya, frontline ni kita, ya, sama-sama kita doakan agar mereka terus kuat, ya, dan semoga diberikan kesihatan, ya, dan semoga cekal dalam menempuh segala dugaan yang akan datang ni, insyaAllah, ya. Sama-sama kita doakan, ya, semoga banyakkan kita solatkan solat hajat, ya, untuk mereka. Semoga pandemik COVID ni akan hilang, insyaAllah. Dan seterusnya, contoh yang lain iaitu kerani, ya. Baiklah, kerani di bidang takbiran sekolah ke, kerani di syarikat-syarikat besar ke, ya, tak kira lah, di kilang-kilang ke, ya. Pastinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Dan seterusnya peniaga kecil, ya. Sekarang ini peniaga kecil, ya, yang dah tak ada kehilangan kerjaan, ya, bermula dengan berniaga kecil di tepi jalan, ya. Kita doakan sama-sama agar mereka mendapat rezeki yang halal, ya. Dan tak lupa jugalah kita doakan agar mereka sentiasa sihat, dijauhkan daripada COVID-19 ini, insyaAllah. Yang terakhir juga contoh pekerjaan iaitu YouTuber, ya. YouTuber ni tak kira lah dalam bidang apa sekalipun, tapi dia berkongsi, ya, mengongsikan, berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, untuk anak-anak murid di luar sana sekarang ni, ya. Guru-guru sedang menghasilkan, ya, pelbagai PDPC yang menarik, ya, untuk anak-anak murid di luar sana untuk mempelajari, ya, bidang-bidang ataupun pelajaran-pelajaran yang perlu dalam pandemik COVID-19 ni, ya. Lagi-lagi sekarang ni kena cari, ya, kena cari kelas-kelas tuition, ya, untuk kita menambah ilmu. Dan contoh pekerjaan yang haram, ya, nauzubillah, kalau boleh kita jangan ikutlah, ya. Yang pertama iaitu mesti contoh pembunuh, ya, membunuh sesuka hati, ya, nauzubillah, ya. Dan yang kedua contoh pengedar dadah, ya, isap dadah sana sini, ya, janganlah, ya, anak-anak murid, ya, kalau boleh jangan jadi begini lah, ya, nauzubillah. Dan yang ketiga pencuri, ya, kalau boleh carilah pekerjaan yang baik, ya, jangan mencuri, ya. Yang keempat peragut, ya, peragut sana sini, kesian, ya, mereka yang sudah bekerja nak beli barang-barang anak-anak, ya, beli susu ke, beli makanan untuk anak makan kat rumah, waktu kita ragut pula, ya, handbag ni, ya, jangan, ya, nauzubillah, ya, itu adalah dilarang sama sekali, ya. Dan yang kelima penjual arak, ya, ini janganlah, ya, bagi umat Islam, ya, dilarang untuk kita untuk menjadi penjual, untuk menjadi peniaga, untuk menjadi peminum, ya, janganlah, nauzubillah, ya. Kita dilarang sama sekali untuk meminum arak ataupun bersama-sama dengan orang yang menjual arak, ya. Berdosa besar, ya, hukumnya. Dan seterusnya iaitu penyelundup, ya, penyelundup kira apa-apa saja, ya, penyelundup barang-barang daripada negara-negara luar, ya, tanpa ada melalui immigration, ya, yang melanggar peraturan undang-undang negara, ya. Jadi itu adalah contoh pekerjaan yang tak baik. Dan juga yang akhir sekali yang saya nak sebut iaitu pekerjaan yang haram, iaitu pencetak rompak, ya. Pencetak rompak ni membuat hasil cetak rompak daripada hasil-hasil pembikinan filem ke, daripada anak-anak Melayu, anak negara sendiri, kan, dibuat filem tu sebagai cetak rompak, ya. Jadi jangan beli yang cetak rompak, beli yang ori. Sekarang ni macam sekarang dah ada Astro, ya, susahlah sekarang nak beli CD ni, kan, ya.
Jadi itu sahaja daripada Ustaz, ya. Apa sahaja yang Ustaz sampaikan ini, jika ada terkurang terlebih itu saya minta maaf, ya. Dan apa yang Ustaz sampaikan ini semoga bermanfaat kepada anak-anak murid di luar sana yang berkaitan tentang adab bekerja, ya. Semoga apa yang kita lakukan ini niatkan kerana Allah Ta'ala, dan semoga dipermudahkan dalam mencari ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, dan doakan saya juga untuk terus mengongsikan PDBC yang menarik insyaAllah, dan semoga mendapat ganjaran di akhirat kelak, ya. Ustaz sudahi, ya, dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.